Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Walaupun demikian, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah sekutu-sekutu yang lain dari Allah. Mereka menyintainya sebagaimana mereka menyintai Allah. Tetapi orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan andainya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahawa Allah amat berat siksaannya, nescaya mereka tidak akan melakukan kezaliman itu. Iaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut itu, andainya kami mendapat peluang kembali ke dunia, tentulah kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka menjadi penyesalan-penyesalan kepada mereka, dan mereka tidak sekali-kali akan keluar dari neraka. Di sini ayat 165 ni, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andada. Setelah, jadi kita di sini terjemah tu baca dah tadi, walau yara alladhina zalamu maknanya orang-orang yang zalim. Siapakah yang dimaksudkan orang-orang zalim di sini? Sebab zalim tu luas mana dia. Tapi di sini maksudnya siapa? Kita nak tahu juga dalam Quran ni orang Islam pun ada disebut-sebut sebagai orang zalim, orang kafir pun ada sebut juga sebagai orang zalim. Jadi hak ni siapa yang dimaksudkan orang zalim? Kita tengok ada nota 259. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang zalim di sini ialah orang-orang kafir. Situ maknanya kalau dalam Quran sebut orang zalim, tidak semesti dengan makna umum, semua ada kalanya dengan makna orang kafir. Tapi kita nak kata di sini orang-orang zalim itu maksudnya orang kafir, kena ada bukti. Satu bukti kalau ada dalam ayat yang sama tu, ataupun ayat dekat-dekat tu, ataupun di tempat lain, itu boleh jadi bukti belakang. Buktinya ialah ayat 167 selepas ini, disudahi dengan firman Allah, wa ma hum bi kharijina minan nar. Jadi mereka itu, dan mereka tadi orang-orang zalim tadi lah, tidak sekali-kali akan keluar dari neraka. Jadi tidak sekali-kali akan keluar daripada neraka ni. Siapa dia? Kalau orang Islam, macam mana-mana pun dia akan keluar daripada neraka. Bila Allah SWT kata tidak akan keluar daripada neraka, maksudnya orang zalim di sini ialah orang-orang kafir. Itu buktinya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Firman Allah ini menunjukkan mereka adalah orang-orang kafir, kerana orang-orang yang beriman tidak akan kekal di dalam neraka. Selain itu, menurut Al-Quran, kekufuran dan kesyirikan juga merupakan salah satu bentuk kezaliman. Jadi kita nak tahu zalim ni dengan makna orang kafir betul ke tidak, kena tengoklah Quran.
adakah menurut Al-Quran orang kafir dan orang-orang musyrik itu zalim? Kalau zalim bolehlah kita kaitkan dengan ayat ni. Terutamanya ada wa ma hum bi kharijina minan nar itu. Mana ia dikatakan kezaliman yang sangat besar. Kezaliman syirik, kufur ini zalim yang sangat besar. Kita duduk nampak orang rapah harta orang macam zalimnya. Ialah waktu pun ialah juga bunuh orang zalim, buat nyaya kat orang zalim, masuk belaka tu. Tetapi hak lebih besar, hak besar lagi ialah kezaliman dalam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Tu. Walaupun bagi kita tak nampak mana. Kita tengok kadang-kadang orang musyrik tu baik pun. Juh kita kata. Orang kita Kelantan kata juh lah, juh baik. Tak ada maknanya kat orang. Amanah. Dari sudut tu kita tengok. Sebab apa? Sebab kita tak tahu hakikat banyak perkara. Banyak perkara ni kalau Tuhan tak cerita kita tak tahu. Jadi rupanya hak syirik tu. Jadi sebagai contohnya beberapa firman Allah dengan jelas menyebutkan demikian. Antaranya ialah ketika Allah membenarkan nasihat Luqman kepada anaknya, Luqmanul Hakim, dalam surah Luqman kepada anaknya melalui firman-Nya ini. Baca. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. La zulmun azim, adalah satu kezaliman yang amat besar. Jadi ayat tadi, walau yaral ladina zalamu, orang-orang yang zalim tadi tu sesuai dengan orang-orang kafir ni. Buktinya Allah SWT sebut syirik itu memang satu kezaliman yang sangat besar. Dua firman Allah di bawah ini juga menunjukkan perkara yang sama. Baca lagi. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat padanya, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Cuba tengok. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Sebenar-benar zalimnya itu mungkin kita tak nampak. Jadi biasa dalam Quran, dalam hadis ni dia ayat kita tak nampak lah. Kalau kita nampak tu pakai surah kita lah. Kalau kita tak nampak tu. Jadi kita kena betul lah. Betul. Yalah, apa aku tak faham gitu. Kena tengok. Bila kita kaji. Sungguh. Sebab tu jadi apa yang kekal dalam neraka tu. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar daripada neraka. Apa kita mau? Padahal kita tengok tak ada sebelah mana. Lepas tu kadang-kadang dosa tu semata je terhad. Semata je buat dalam dunia ni. Lepas tu apa yang kita mau azab dalam neraka tu lama kekal tu. Lepas tu pun benda yang kena fikir juga. Benda yang kena fikir. Tak payah pergi jauh lah. Kita dalam dunia ni pun gitu dah. Gitu dah. Hukum hak manusia dalam dunia ni mana-mana pun tak ada kata gapo kalau hak ni. Walaupun kita kata nampak tak ada orang yang kau orang, tak ada rapah itu orang, tak ada bunuh orang, tapi nak guling kerajaan. Duduk kira nak guling kerajaan, tak saya terima kerajaan yang ada ni. Apa hukum dalam dunia? Hak manusia terima dalam ni lah. Mana-mana negara je semua hidup. Itulah. Padahal dia tak ada buat apa-apa kesalahan. Mengikut undang-undang ataupun prinsip yang dipakai dalam negeri itulah. Kalau negeri komunis, cara komunis dia. Kalau nak jatuhkan kerajaan dia, tak kira lah. Ikat pun model leceh semua hidup. Kita kata apa-apanya. Tua gitu dah tu. Nak kamu model leceh.
lama ketemu sampai mati. Tak keluar dalam dia semua hidup apa. Padahal dia tak ada curi barang orang, tak ada ambil barang orang, harta orang. Sebab tak terima kedaulatan. Sesuatu pun itu diterima dalam dunia. Tak ada siapa dia kata enggak. Dalam demokrasi pun gitu. Dalam demokrasi, itu hak orang HP pun terima. Apa boleh terima tu? Sumpah juga ni. Hak tu terbesar kesalahan. Hak tu paling besar kesalahan. Dalam keadaan hidup boleh aman, damai, tak ada gapo, senang, tiba-tiba tak saya terima, tak bersyukur, tak terima, tak ada molek. Hak dia tu tidak layak pun dia tu diterima kasih. Kena terima kasih ke orang lain. Tu Tuhan marah. Lagu tu dalam dunia pun lagu tu. Kita nak kata Tuhan tak adil ke mana? Tanyalah hak kita tu adil sedang mana kita. Kalau kita boleh terima, masing-masing dasarlah pemerintahan tak serupa, semua terima tu. Nak rayaknya, itulah bendanya. Apa ya kekal dalam neraka. Apa yang kita kata, kesalahan semata aja. Begitu mau nama hukum dia tidak tengok pada benda tu dia buat dalam masa lama ke sebentar. Bukan dia syirik sampai ke Tuhan sampai ke kiamat. Dia hidup pun sebentar. Apa yang kekal dalam neraka. Apa yang orang ni kesalahan kecil dapat kau dia begitu lama. Dia tidak kira lama tidak lama buat kesalahan, dia kira akibat dia. Tu Tuhan itu tahu. Dia rakyat kita, dia kira akibat dia. Dia bukan kira lama ke tidak lama kita buat. Dia kira sebab kita kata bunuh orang lah. Bunuh orang tu dapat sebentar lah. Bunuh mati lah. Habis cerita lah. Bedek mati lah. Nampak serengkas tu je. Rupanya anak dia tu jadi anak yatim piatu. Bila jadi anak yatim piatu, jadi yatim lah kita kata. Mak ada lagi yatim kita. Bila begitu anak ni tidak terurus, tak ada siapa dia nak jaga anak. Pendidikan pun tidak terurus. Akhirnya jadi perokok. Bunuh orang pula anak. Dia tadi. Waktu barang kita tak nampak tu 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian. Yang hak perempuan isteri dia pun gitu juga. Ada masalah. Bila masalah tu tak jadi susah dah. Orang duduk molek-molek. Boleh jadi pelacur, boleh jadi gitu gini. Maksiat orang lain sebab dia. Sebab tu kata Tuhan, apa kita kata lama gitu mau. Dalam neraka hukum gitu mau. Dalam dunia ni pun kena macam-macam hukum kena sebab lah, kena gitu-gini. Apa gitu mau. Sebab kita dalam dunia lah. Kalau orang rasuah berapa kali ganda tak serupa tu satu negeri ke satu negeri. Dengan rasuah dia ambil tu kena denda. Lepas tu kena jail lagi. Kita kata apa? Dia ada lah tu kira-kira tu. Tak ada lulu pun parlimen lulu. Gitulah hak manusia buat ada lagu tu. Dia tak kira kesalahan hak saya nampak tu. Sebentar sekali ambil gitu tu. Dia kira akibat dia. Akibat tu jadi barang, jadi mahal, tidak terkawal. Jadi segala keistimewaan yang ada dalam negeri itu tak ada dah lah. Pasal ni. Kita tak nampak tu. Tapi manusia kalau fikir-fikir nampak. Nampaklah waktu tu. Rupanya PT bukan tidak banyak-banyak. Tapi pergi kat stay. Bila pergi kat stay ni kan tak ada, susah lah lain-lain. Kalau kita tengok saya ingat orang-orang hak tua-tua boleh tahulah. Kalau di Malaysia dia dulu orang bila masuk EU istimewa dah. Semua kerajaan tanggung belakang. Ada jaminan masa depan lah orang kita kata kerja ke Pak PT lagi, beasiswa lagi, segala-galanya kesenangan rakyat Malaysia. Apa kemudian tidak? Padahal bukan lama baru merdeka je kita kata. Moga dekat merdeka, kita kecek merdeka sikit lah dah. Padahal baru yang merdeka tak ada lama nikmat kesenangan, kemakmuran itu tak ada apa-apa gitu. Kita tengok setengah-setengah negara lain yang maju lah, lama nak maju. Dia boleh beri bantuan, boleh beri sumbangan, boleh beri beasiswa kepada orang lain, suka sakak negara lain. Free, ngaji free je.
daripada sekolah rendah sampai guru sampai mana habis PhD pun free. Apa dia boleh buat gitu? Sebab PT banyak. Pak kita tidak PT banyak juga. We got say. Tu akibat dia. Sebab tu apa jadi benda-benda ni dia kata dosa besar. Kita nak apa? Tak ada mana. Akibat dia tu. Masa ambil tu sebentar ya. Akibat dia. Tak ada lah kelebihan kita. Tu bendanya. Hak dunia, akhirat pun gitu juga akhirat. Apa benda buat sebentar sikit, gitu umur. Sebab kita tak dapat. Baca lagi Hudzaifah. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Bermaksud, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah sesuatu yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka termasuklah engkau dalam golongan orang-orang yang zalim, yakni terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Cuba tengok ni disebut zalim ni. Jangan sembah selain daripada Allah. Hak tentu dah tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat memberi mudarat kepadamu. Kalau buat juga, mana memang ni zalim, Tuhan kata. Jadi siapa dia kata zalim? Orang kafir. Jadi betul lah kalau tadi dalam ayat tadi yang kita baca tadi, orang-orang yang zalim tu maksudnya orang kafir. Di situ. Di tempat lain orang zalim tu orang Islam pun boleh, zalim juga dia kata. Sini. Baiklah, selepas pada tu bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan Allah amat berat siksaannya terhadap nescaya mereka tidak akan melakukan kezaliman itu. Kalau manusia tahulah bila nampak azab tu ni akibat dia tak akan buat. Tapi sebab tak ada percaya tu lah. Ni yang penting, percaya tu, iman tu, percaya bahawa benda ni kalau kita buat salah tu Tuhan rakyat dah ancam dah dengan neraka, dengan sampai begitu iaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Ketika tu mana-mana diikuti pemimpin itu tak ada kena-mengena, tak saya tanggung dosa orang masing-masing kalau boleh. Begitu berlepas diri daripada orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, segala hubungan bapa dengan anak, hubungan suami dengan isteri, hubungan tak ada, tak sir pada ketika itu. Kalau boleh nak hak sendiri, tak sir tanggung hak orang lain. 260 firman Allah ini mengisyaratkan kepada dialog dan kata mengata yang akan berlaku di antara sesama ahli neraka. Jadi Tuhan ada ni akan berlaku, akan datang dialog ni. Selain ayat ini terdapat beberapa lagi ayat Al-Quran yang menceritakan hal yang sama. Bukan seayat je, banyak. Jadi macam mana? Kalau seayat pun kena percaya dah. Antaranya ialah ayat-ayat berikut. Baca Hudzaifah. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Bermaksud, dan orang-orang yang kafir berkata, kami tidak akan beriman sama sekali kepada Al-Quran ini
dan tidak juga kepada kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya. Dan sungguh ngeri kalau engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dibawa berdiri di hadapan Tuhan mereka untuk dihisap. Masing-masing tuduh-menuduh antara satu dengan yang lain. Orang-orang yang tertindas berkata kepada orang-orang sombong yang menjadi ketuanya, kalaulah tidak kerana kamu menindas dan memperdayakan kami, tentulah kami sudah menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sombong itu menjawab kepada orang-orang yang tertindas, kamikah yang telah menghalangmu daripada menerima petunjuk sesudah ia datang kepadamu? Bukan kami yang menghalang, bahkan kamulah yang menyebabkan diri sendiri menjadi orang-orang yang berdosa. Dan berkata pula orang-orang yang tertindas kepada orang-orang yang sombong itu, tidak, bahkan yang menghalang kami daripada beriman ialah perbuatan kamu memperdaya kami malam dan siang, ketika kamu menyuruh kami berlaku kufur kepada Allah dan mengadakan sekutu-sekutu baginya. Akhirnya masing-masing diam sambil memendamkan perasaan sesal dan kecewa semasa mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu-belenggu pada leher orang-orang yang kafir itu. Mereka tidak dibalas melainkan kerana apa yang mereka telah kerjakan. Jadi itu makna kita tengok di tempat lain benda yang sama juga Allah SWT cerita. Jadi tidak main-main benda ni. Padahal kalau kita tengok dia royak bagai dunia kan, saya kita kata kita makan anak hari kita, pasal kita duduk dalam dunia berasa banyak dah benda tu, dan kita tinggal dunia rasa tak ada apa. Macam sehari atau sehari yang kita pernah duduk dalam dunia. Misalnya tentang makanan laut, seafood, boleh kata makanan laut dalam Quran setepak je ada ayat, tak ada banyak. Kita ada restoran sebanyak mana, makan sebanyak mana, nak hari makan pak laut. Kita terlibat banyak. Apa tak sebut banyak sebab hidup ni bukan hidup ni saja je. Kita bahasa banyak ni sebab kita duduk sini. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Tu ya ayatnya. Segala-gala kita kata segala apa nama ni, lala ke tijah ke apa ni, etok ke lah, macam-macam lagi jenis makanan tu, tiram ke ikan ke udang ke suntung ke apa tu ya, ayat tu sekali lah. Bila dia cerita tentang dunia, bila cerita tentang akhirat, ada banyak tempat. Ni banyaknya. Ni lebih lamanya. Lama-lama kita dalam dunia pun sebentar je. Berahi seafood pun terhak sangat. Mana-mana kena gaul tu tak boleh dah, tengok saja. Tengok saja. Tengok tu lah. Jadi dia sikit je. Hak ni Allah banyak royak tu. Pasal apa? Hak ni hak perlunya, hak ni hak lama mengadaknya. Itu benda ni. Dalam Quran ni sikit-sikit hak dunia ni sikit. Padahal kita kata banyak benda-benda hak bahagian urusan perniagaan gitu gini. Perniagaan itu lebih banyak lah, beberapa tempat lah, mana-mana pun dalam Quran tu. Tapi ke mana-mana pun tak ada banyak mana. Sebab hak tu boleh serah kita boleh urus sendiri. Zaman dulu tak ada ATM, ada ATM learning. Dulu kena beratur pergi di bank. Ini tak payah dah pergi gitu. Lepas tu boleh buat pula ni online gapo-gapo, transfer gapo. Banyak juga urusan. Tapi tak ada banyak. Waktu tu kita sendiri boleh urus, boleh atur. Yang pentingnya hak utama-utama tu. Hak penting asas-asas, dasar-dasar dia, prinsip-prinsip dia tu. Hak tu je hak dia bui dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu ya. Jangan makan harta sesama kamu dengan cara tak betul. Ikutlah tak betul lah ke mana. Penipuan tu boleh depan gini, boleh online pun boleh nipu juga. Order makan tak siapa-siapa. Boleh tak betul. Online mana ada dulu. Baru je. Tiba-tiba tak ada semua. Itu je dia simpul dalam ayat mereka. Jangan makan dengan cara tak betul. Ikutlah ke mana-mana pun, dalam bentuk lah ke mana pun. Pandai-pandai fikir sendiri lah, betul kan betul. Tak ada siapa kata betul. Kalau ada jenis tak siapa ni, tak ada siapa kata betul. Kalau depan ni pun tak ada siapa kata betul. Semua tahu. Tengok mereka.
Masuk belakang tu dalam itu. Itulah bahasa Quran 261. Dan berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut itu, andainya kami mendapat peluang kembali ke dunia, kalau dah kita boleh balik ke dunia, tentulah kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka menjadi penyesalan-penyesalan kepada mereka, dan mereka tidak sekali-kali akan keluar dari neraka. Jadi sini ni rasanya saya tak buat nota gitu. Sehari dua lepas tengok-tengok kena buat nota sini ni, sebab dia ada kait dengan ayat lain pula ni. Hak menyesal nak balik ke dunia. Sini saja kau tuai ayat. Ayat ni saja kau ada lagi tempat lain? Jawabnya ada lagi tempat lain. Gapo dia yang membuat manusia menyesal? Sini dia sebut gapo? Mengikut, diikut apa di pemimpin dengan rakyat. Jadi rakyat dia kata buat demo lah, jadi kita jadi begini ni. Masing-masing kata dia. Ni di akhirat besok lagu tu lah. Jadi sini ada nota, Zaifah kena baca situ lah. Baca situ. Nota ni, baca. Lihat juga bagaimana Allah menyatakan penyesalan orang-orang kafir di akhirat kelak. Dan untuk apakah mereka hendak kembali semula ke dunia? Manusia ni besok nak balik semula ni buat apa? Tadi sebut dah. Pada beberapa firman-Nya di tempat yang lain, baca sini. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Bermaksud, dan turutlah sebaik-baik apa panduan hidup yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu berupa Al-Quran sebelum kamu didatangi azab secara mengejut, sedang kamu tidak menyedarinya. Diperintahkan demikian supaya jangan ada seseorang menyesal dengan berkata terhadap Allah, memanglah aku telah termasuk dalam orang-orang yang memperolok-olokkan sungguh ni tinggalnya sungguh besar. Diperintahkan demikian supaya jangan ada seseorang menyesal dengan berkata, sungguh besar sesal dan kecewaku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah. Memanglah aku telah termasuk dalam orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah dan penganut-penganutnya. Atau berkata, kalaulah Allah memberi hidayah petunjuk kepadaku, tentulah aku telah menjadi dari orang-orang yang bertakwa. Tentulah aku telah menjadi salah seorang daripada orang-orang yang bertakwa. Atau berkata semasa ia melihat azab, kalaulah aku dapat kembali ke dunia, nescaya aku hendak menjadi salah seorang daripada orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Ini yang dia kata, ni pun nak balik ke dunia juga. Beberapa tempat dia sebut ni dalam Al-Quran. Di dalam surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, baca. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Bermaksud, maka kalaulah kami dapat kembali ke dunia sekali lagi, nescaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini penyesalan manusia, dia nak balik ke dunia apa? Sebab apa nak balik ke dunia? Inilah antaranya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi muka surat pun jadi berubah lah. Kita pergi kepada nota 10 pula dah. Habis nota 9 ni pergi nota 10. Jadi asalnya tidak 179. Ini jadi 179 bila tambah ni. Bila tambah 179 jadi nota 10-nya 180 jadi 180 dah. Jadi 180 start dengan 180. Jadi boleh jadi nota tu muka surat tak serupa. Sebab Muawiyah, Ustaz Muawiyah kita lah, dia putus setiap lama. Saya ni berubah semua. Bila-bila tu berhati tambah sana sini, begitu. Dia kena tanya terkini.
Jadi ini 180. Baca sini. Hudzaifah. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Sekat dulu. Tengok dulu. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya ia adalah musuhmu yang nyata. Sesungguhnya syaitan itu hanya tahu menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perbuatan yang keji, dan menyuruh kamu membuat pembohongan terhadap Allah dalam perkara-perkara yang kamu tidak mengetahui bahawa ia dari ajaran Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengerti suatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk dari Allah? Bandingan orang-orang yang kafir dan musyrik yang menyeru dan berdoa kepada selain Allah sama seperti orang, yakni pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan sahaja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas. Ini seruan kepada sekalian manusia, tak kira Islam ke atau kafir ke, bangsa mana ke, duduk di mana ke, tak kira, kepada manusia, khususnya yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Orang Islam lah, lebih-lebih lagi. Kalau manusia pun begitu juga. Jadi hal ini lebih khusus kepada orang-orang Islam yang sudah menjadikan Quran ini sebagai panduan hidupnya. Makanlah yang halal lagi baik, halalan halal lagi baik. Dua perkara ni ya, kalau kita tengok lagi apa namanya, orang panggil jakim ke gapo ke bahagian halal haram. Dua perkara ni berapa banyak tu, satu jabatan tu kerja tu buat kuasanya gitu gini. Dua ni apa halal baik, halal molek. Hak tu Tuhan suruh makannya. Kalau nak makan hak lagu itulah hak halal. Maknanya hak tidak halal tak boleh. Hak tu jadi berkuat kuasa tu. Kalau tempat kita ni lah, alhamdulillah lah, mana terjaga. Kena ada CJ dia tu, kata logo tu halal tu. Ada jaminan lah, kecek dari semasa ke semasa. Kalau tak betul, buat tak betul, tarik lesen dan sebagainya, macam-macam lah ancamannya dan hukumannya. Molek lah tu. Maknanya kita telah melaksanakan hak Tuhan tu. Tuhan suruh jaga, terutamanya pihak berkuasa lah. Jadi halal. Kalau tidak halal, comel lah ke mana pun, sejak di awal lagi tak boleh dah. Tak boleh dah. Lepas tu baik pula. Baik pula. Ada kalanya benda tu pada asalnya halal tapi tidak baik. Sebab makanan lah asalnya halal, basi, nak makan mana? Tidak baik tu, sakit perut. Boleh tahan bulan kejambat lah. Kalau tempat makan juga baik asalnya, tapi jadi tak baik. Halal asalnya, tapi tidak baik. Itu tidak baik, tidak bersih, tidak baik. Termasuk dalam tayyiban, tak termasuk dalam tayyiban. Tayyiban tu luah pula situ tu. Makna dia tidak berkhasiat, boleh
merosakkan kesihatan, itu tidak baik. Hak baik Tuhan beri makan. Tuhan suruh makan. Makan. Tapi hak halal lagi baik. Hak tidak baik tak boleh. Hak tidak halal tak boleh. Tersebut ayatlah sedap setara mana pun, lagu mana pun. Hak ni rasanya saya rasalah pada orang Islam paling rapat dengan jiwa mereka. Kalau hak lain boleh lagi, hak ni tak boleh. Pasal dia berkait dengan selera ni, tak lalu makan, jadi mutah. Royak, tak boleh dah. Bekah tu tak boleh dah. Pasal apa? Dah dilatih daripada budak, daripada kecil lagi, besar dengan begitu. Dia apa ni, gitulah. Sebenarnya Tuhan bukan nak setakat tu saja. Hak tu dia hak asas. Dia beri dah kepada kita tu rasa lagu tu. Hak naknya syirik pun kita kena benci lagu tu juga. Kotor lagu tu. Tak sih, tak halu. Kekufuran, kejahatan, pun lagu tu juga. Dia nak pergi situ sebenarnya. Tapi dia start dengan hak gini dulu. Dia start dengan selera dulu. Kalau selera kita tak boleh kan? Sebut tak sih selalu. Tadi goreng babi dalam apa nama ni, koli tu. Lepas tu kan gitu-gitu je. Gol air pula. Bubuh ayam kau apa pula. Tak sih dah kita. Pasal apa dia berkait dengan selera. Bunyi orang kapit tak sih selalu. Pergi mana-mana pun cari kedai Islam juga. Restoran luar negara pun cari. Kalau tidak rela makan hak tak ada berkait lah. Hak tak ada berkait, makan sayur kau, makan telur kau, rela. Biarlah tak makan sedap. Apa-apa. Tu dekat di hati kita, melekat. Kalau hak tu pun tak lekat, habislah. Mana asah tak ada dah tu. Fitrah jangan rosak dah. Kalau selagi ada hak tu, mudah nak faham akan datang. Kalau raya kezaliman itu buruk, kezaliman itu tidak bagus, tidak tayyib, kita memula seterusnya. Apa? Tengok kalau makan dah, kita tak si makan. Kalau tak baik. Kalau rasuah ni tidak tayyib, riba ni tidak tayyib, tidak tayyib lagu mana? Sebab tadi lah. Hak basi, hak memberi penyakit kepada kita, menyebabkan kita jadi sakit. Tu nak suruh hak tu juga pergi ke situ, pergi hak lain-lain. Semua ajaran Islam ni pergi situ. Hak tayyibnya dari segi akidah mana? Akidah tauhid. Hak tu tayyib, nak pergi ke situ. Biar kita berasa akidah hak tak betul tu, jejek, pasti nak mutah. Biasa kau gitu. Hak tu hak dia naknya, tapi dia start dengan makanan. Makanan. Itu cara Islam membina jiwa, membentuk peribadi tu, lagu tu, akidah tu, sampai kepada akidah. Dari apa yang terdapat di bumi, mana-mana ada di, sebab kita duduk di bumi. Mana-mana ada di bumi ni, baik-baik, halal lah makan. Tuhan kata, jangan ikut jejak langkah syaitan. Dia beri ingat apa ni, bila-bila dua ayat cara kemakan ni, dua ayat jangan ikut jejak langkah syaitan. Mana ada juga kita bila-bila itu ikut-ikut juga syaitan buat tu. Syaitan masuk juga kot tu. Nak berdaya kita. Situ kita ada nota 258. Jangan ikut jejak langkah syaitan tu dari segi mana? Dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jangan buat gitu, mana-mana jangan. Halal haram dia hak Tuhan. Hak Tuhan. Bukan hak kita, tak boleh kita nak mana-mana. Kalau mana-mana maknanya ikut syaitan. Lagu tu. Syaitan dia buat lah lagu tu. Betul-betul halal dia kata haram, hak haram dia kata halal. Hak haram suruh sedap, hak halal suruh tak sedap. Memang lagu tu syaitan cara dia. Bak makan ke bak apa kau begitu. Kerana Allah berfirman, baca sini. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik, benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Jadi maknanya menghalalkan apa yang Tuhan haramkan, begitu juga sebaliknya, itu orang panggil melampaui batas. Tuhan tak suka lah. Jadi mana-mana begitu tak boleh. Bapaknya muka ayam sedap betul lah, tak sembelih pun cuma makan tu, makan lenggak-lenggak sedap tu, nak pokok kapi tu. Nah, apa yang kita tak sih makan kata kita tu tu tak boleh lah. Tak boleh lah tu. Sebab apa? Halal tu, halal tu lagu tu. Walaupun ayam tu memanglah halal, tapi tak sembelih. Atau sembelih dengan cara tak betul. Orang kapi sembelih tak boleh. Orang kapi sembelih sebab kita tak boleh. Sebab dia melibatkan meragut nyawa tu. Meragut nyawa ni hanya boleh dengan izin Allah. Tuhan tidak izin. Kalau orang tak percaya ke dia, tak terima dia sebagai Tuhan, tak izin untuk dia sembelih, mematikan hidupan, tak boleh. Kalau boleh pun Islam setelah terima dia dengan kebenaran dia baru boleh. Tak bismillah pun tak apa, asal Islam. Kalau bismillah tu kau comel kan. Kalau kau comel, jadi jangan gitu. Jangan mengharamkan hak molek-molek. Hak molek-molek tu kita jangan mengharamkan. Kita kata kita tak boleh makan hak ni dunia misalnya. Ada pandai pula kita tu. Dunia. Ni nikmat ni. Apa kita nak? Pada makan bertih saja. Jangan gitu. Jangan mengharamkan. Kecuali kalau kita gatal, kita tak boleh makan udang ke apa, itu cerita lain lah. Tapi kalau tidaklah. Kita tidak berselera tapi benda tu benda molek. Tengok orang makan ikut dia, kita tak boleh. Gitu. Jangan diharamkan. Hak Tuhan halal tu tentulah molek. Jangan diharamkan. Hak molek-molek Tuhan halalkan tu terus biarkan halal. Walaupun kita tak makan. Adakah orang tak makan buah durian, tak makan. Jangan haramkan. Duduk dia. Tak lalu, tak boleh pergi kan, tak boleh bau, pergi lari jauh. Gitu je lah. Jangan diharamkan. Dengan sebab kita tak suka. Dan makanlah hak mana-mana Tuhan beri rezeki kepada kamu tu halalan tayyibah. Sekali lagi semua tak ada juga. Halalan tayyibah. Jadi hak ni lah prinsipnya, pegangan asasnya dalam menentukan halal haram makan minum kita ni. Begitu. Ini berkait dengan apa nama ni, makan minum. Berkait dengan pakaian pun sama juga. Sama juga. 259. Apa yang tak boleh ikut jejak langkah syaitan itu? Kenapa? Yang tekan sangat tu, jangan tunggu jejak langkah syaitan. Kita tak nampak syaitan ni. Bila kita tunggu dia, kita tak nampak pun syaitan. Tak nampak, Tuhan tolong rakyat kita lah. Tuhan tolong rakyat kita. Ada yang kita tak nampak ni musuh kita. Kalau tidak Tuhan rakyat tak tahu. Cuma kadang-kadang Tuhan beri nampak lah, supaya kita tu beringat. Kita kata tak aja cuba, tak aja nampak dah. Tak tahu guling kawan tu dah. Guling jelai lidah dah. Mata jadi liar, terkai kursi dah. Apa masuk hatu. Barulah serah ada hatu tu. Kalau tak berlaku jaya-jaya sekali lagu tu, serah ada. Itulah dia boleh jadi siapa gitu. Alah-alah kau tak molek tu kat kerja dia tu. Kerja dia tu. Jadi orang merapu kursi, nak apa namanya, menceroboh orang, nak tikau orang tu, tikau ni. Kerja dia tu. Kerja dia guna tubuh kita ni. Ada ketikanya siapa gitu. Pasal kita duduk tunggu dengan dia. Kerana sesungguhnya ia adalah musuhmu yang nyata. Dia tu musuhmu yang nyata. Walaupun tak nyata pada penglihatan kamu tak nampak, tapi Tuhan raya guna ingatlah, ni musuhmu sebenar, nyata benar. 259. Apa yang dapat difahami daripada ayat ini ialah syaitan itu suka makan makanan-makanan yang tidak halal. Sebab syaitan ni dia makhluk, jadi kena makan juga. Dia bukan sebuah malaikat, tak makan, tak minum. Syaitan ni dia makan, minum seperti kita juga. Cumanya dia tidak peduli.
Tu yang kata jangan ikut syaitan tu. Syaitan ni makan minum dia tak cara. Halal ke, haram ke tidak. Jin lain Jin kalau hak Islam dia sebab kita yang dia cara. Kalau betul dalam hadis ada sebut apa ditulas-tulas jadi makanan dia. Tapi kalau tulas hak tidak sebelah dia tak makan. Kalau jin Islam, haji kafir dia makan. Haji kafir dia makan. Suka makan makanan yang tidak halal dan tidak baik. Syaitan juga suka sangat kalau manusia mengikutinya dalam perkara ini. Dia suka sangat kalau orang tunggu dia. Sedangkan manusia tidak sepatutnya mengikut syaitan dalam perkara apa sekalipun, kerana ia perlu sedar bahawa syaitan itu adalah musuhnya yang nyata. Bahkan Tuhan suruh di tempat lain, inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa, inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan tu bagi kamu musuh, jadi kamu buat musuh juga. Jangan buat saing dia. Jangan buat saing, dia kena buat musuh juga. Baru betul. Jangan bermusuh dengan saing. Hak musuh tu kita kena buat musuhnya. Siapa dia? Syaitan. Apa yang disukai syaitan untuk manusia tentunya tidak baik akibatnya kepada manusia. Jadi sebab syaitan dia tak ada nak benda molek untuk manusia, terutamanya orang Islam. Kalau dia nak, dia suka tu tak, tentulah benda tu tak molek dah tu untuk kita. Sesungguhnya syaitan itu hanya tahu menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perbuatan yang keji. Ini selain daripada makan, lepas makan tu kan jadi kenyang tu kan. Macam-macam lah nak buat pulaknya. Macam-macam lah orang-orang hak turut syaitan tu, turut lah pula. Buat jahat pula, buat maksiat pula. Dah gagah, dah kuat tu, ada tenaga dah tu, makan minum tu, buat jahat pula, buat perbuatan yang keji. 260. Makna al-fahsya, perbuatan yang keji, juga sememangnya telah termasuk dalam arti umum as-su. Jadi kejahatan kerana menyalahi ketetapan syariat. Fahsya tu termasuk dalam itu juga. Apa sebut suku? Tetapi oleh kerana perkataan al-fahsya itu lebih menunjukkan kejahatan dan penyelewengan di sudut seks, dan ia merupakan cabaran dan ujian yang amat dahsyat kepada manusia. Syaitan cukup mudah guna ini untuk memperdaya, merosakkan manusia. Maka ia disebutkan pula secara berasingan. Secara berasingan itu sebab ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Padahal fahsya itu masuk dalam su. Nak sebutnya bila makan tu kan, segar kan, ada tenaga, dah kuat dah tu, nak buat apa dia manusia? Itulah manusia. Syaitan dorong dia buat benda tak boleh. Su wal fahsya, dah tak molek tu kemuncak dia. Nak pergi cari hak tak betul lah. Pergi cari hak tak betul. Bini sendiri ada dah tak comel, nampak bini orang lain comel. Mulalah jadi. Hak halal ada dah tak cukup, nak pergi cari hak haram. Lalu itulah. Lepas pada tu, kalau tak ada isteri, tak ada suami pun memilih jalan yang salah untuk memuaskan nafsu. Fahsyat lah juga tu. Untuk memuaskan nafsu tu pilih cara yang tidak betul. Sebab ada lelaki atau perempuan dah kenyang, makan sedap, ada tenaga, lagu tu jadinya. Waktu Tuhan bagi peringatan tu, Tuhan bagi peringatan, kena ingat, dah segar, dah ada tenaga tu, jangan duduk buat kat sini. Sebab syaitan tu memang suka sangat cari peluang je. Cari peluang. Hak ni manusia ni kadang-kadang hak ni kan dah gagah, segar, sihat kan, lalu adalah hak merogol orang kan, nak memuaskan nafsu dengan cara tidak betul, ikut syaitan. Lepas tu kena jail sama hidup. Lepas kalau bunuh orang pula kan, kena bunuh. Berapa banyak orang berlaku tempat kita pun kan, malangnya tak boleh nak sabar, gelap mata kata. Sebentar je akibatnya habis punah, musnah. Harta syaitan naknya. Itu kira apa? Fahsyat dah tu. Akibat fahsyat dah tu, gitu mau tu. Siapa dia suruh? Dorong kita jadi nampak comel tu. Padahal kita kata, binatang je boleh buat kerja lagu tu. Manusia
Kita kata tak ada nafsu dalam keadaan berembah. Berembah orang tidak sokong begitu. Tapi boleh syaitan punya buat gitu. Lepas tu tak pada waktu takut rahsia pecah, bunuh. Bunuh kan. Berapa ramai di tempat kita ni pun tak masuk dalam surat khabar. Begitulah nak ayatnya teruk manusia ni. Kadang-kadang kita dengar pelik-pelik lah, takut minta jauh lah daripada Allah SWT. Benda-benda lagu ni sumber haram ke apa. Ni bila segar je lagu tu cuma kalau sakit. Dia nak sakit. Tak ada nafsu. Nafsu tak ada. Ni apa tak segar lah, apa tak makan sajalah, makan minum tadi. Sebab tu kena beringat. Waktu memanglah rezeki Allah tu beri, tapi bukan untuk itu. Kalau Allah kata molek tu syaitan lah tu, kerja syaitan. Hak dia suruh kita tu akibatnya tak molek kita. Tak molek tu tak ada, tak pandai dengan hak semetar saat itu. Habis musnah hidup kita. Sebab itulah dia kena mengaji. Bila mengaji tu jadi khabar molek lah. Dalam mikir. Dalam mikir. Maka ia disebut pula secara berasingan. Cara penggunaan yang sama dapat dilihat umpamanya pada firman Allah berikut. Cuba tengok. Baca. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Bermaksud, sesungguhnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan dia, yakni Yusuf pun berkeinginan juga kepadanya, perempuan itu. Jika dia tidak melihat keterangan Tuhannya tentang kejinya perbuatan itu, demikianlah takdir kami untuk menjauhkan darinya kejahatan dan perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang tulus ikhlas. Jadi waktu yang kita nak jadi orang baik, ngaji, jadi orang soleh tu, mudah-mudahan Tuhan jaga kita, palingkan kejahatan tu daripada fahsyat, su tu daripada kita. Sebab benda ni kan, kalau nak kira dari segi nafsu, ada nafsu ni, Nabi pun ada nafsu. Bila ada nafsu dia boleh mari benda tu. Boleh mari tu hanya Tuhan. Kadang-kadang tu sampai satu peringkat teruk benda sehingga Tuhan saja boleh menyelamatkan kita. Ancaman tu ataupun kita kata tipu daya tu, pengaruh tu. Cuba tengok, ini cerita Nabi Yusuf ni, Allah SWT sebut ni. Kalau nak kiranya dengan cara lagu tu godaan perempuan itu terhadapnya, kira-kira Nabi Yusuf terpengaruh juga. Sebab apa dia orang? Walaupun dia Nabi, dia orang, dia ada nafsu, dia sehat, dia bukan orang sakit. Wa hamma biha laula, selalu Tuhan sebut, dia pun boleh timbul perasaan lagu tu kalau tidak dia nampak. Ingat hak Tuhan. Tanda Tuhan. Tiba-tiba Tuhan beri nama. Jadi dia selamat. Hak tu yang kita nak tu. Kita dekat dengan Tuhan, jadi terlindunglah kita, terpeliharalah kita daripada perbuatan-perbuatan jahat. Di sini Tuhan bagi contoh seorang Nabi. Seorang Nabi sekalipun dia boleh timbul benda macam tu. Sebab dia berkait dengan nafsu. Kalau tidak Nabi menikah lagu mana? Nabi kita pun menikah lagu mana? Nafsu itu diguna juga, tidak salah. Nafsu Tuhan buat supaya makan juga lah. Jadi kalau kita lalu makan, apa salahnya? Memang Tuhan buat, tak ada salah. Nafsu tu sesuai dengan kita manusia Tuhan buat. Cumanya takut pergi kosi. Pergi kosi tu hatulah yang kita minta doa semua tu. Ingat Tuhan supaya dia jaga kita. Tuhan kata innahu min ibadinal mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas kepada Tuhan, yang jaga suruh agama dia, waktu Tuhan selamat. Dia terhindar daripada fitnah ni. Kalau tidak, boleh saja siapa pun boleh tergoda. Kalau lelaki boleh tergoda dengan perempuan, perempuan boleh tergoda dengan lelaki. Ini perkara biasa. Tidak pelik lah kata. Memang sepatutnya. Tetapi bila hak salah tu tak kena lah. Tak kena. Jadi cara Tuhan nak menyelamatkan manusia daripada su dan fahsyat ni, dia jadi nampak. Semua benda tu nampak depan, tak boleh benda ni. Ataupun kita jadi ingatlah, jadi khabar kata. Kita Kelantan kata khabar ke diri.
sedar diri. Jadi bila begitu taksir, buat benda tak boleh. Jadi di sini pun sebut su dan fahsya. Su dan fahsya. Dan menyuruh kamu membuat pembohongan terhadap Allah dalam perkara-perkara yang kamu tidak mengetahui. Ini kerja syaitan belakang ni. So, buat benda su dan fahsya itu satu perkara. Su ke mana benda yang jahat tak molek, akibatnya buruk untuk kita dan juga untuk orang sekeliling kita. Fahsyak tu benda keji, perbuat lebih teruk lagi, lebih besar lagi dosa dia daripada hak su biasa tadi. Jadi ayat 261 ni nota ni, ayat 169 ini menyatakan sebab dan alasan bagi larangan Allah terhadap manusia daripada mengikut jejak langkah syaitan. Selain syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia, ia juga hanya akan menyuruh manusia melakukan kejahatan dan perbuatan yang keji dan membuat pembohongan terhadap Allah dalam perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Di dalam surah An-Nur juga Allah menyebutkan sebab dan alasan yang sama. Lihat firman-Nya di dalam surah An-Nur itu. Baca. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesiapa yang mengikut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi bagaimanakah cara manusia membuat pembohongan terhadap Allah? Itu satu perkara lain pula. Jadi nak ceritanya dia ikut syaitan ini. Banyaklah syaitan yang suruh manusia melakukan kejahatan dan perbuatan yang keji dan membuat pembohongan terhadap Allah dalam perkara-perkara yang tidak diketahui. Jadi dalam masalah ikut syaitan ni, kadang-kadang manusia ni, kita tidak maksum ni terikut-ikutlah, terjebak dalam perkara yang tidak baik, fahsyat dan mungkar itu. Tapi di sini muncullah kita kata walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau tidak kerana ada limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya tak bersih. Kalau nak kira Tuhan murka, Tuhan tak suka sangat buat benda-benda tak molek ni, maksiat ni, siapa gitu. Tapi Tuhan buka peluang kepada kita. Dengan sebab itu orang-orang yang telah melakukan perbuatan fahsyat dan mungkar masih ada peluang. Jadi dia boleh minta ampun dengan Allah SWT, minta rahmat Allah, tutup kesalahan dia tu. Yang mana kalau tidak, kalau dalam hadis lah sebut, besok di mahsyar besok Allah SWT akan tunjuk, tayangkan semua orang apa kalau kita buat secara tersembunyi itu, maksiat itu. Jadi Tuhan tahu manusia dia lemah. Jadi bila begitu dia beri peluang, jangan berterusan. Sebab itu betul-betul ikut syaitan itu, sukalah syaitan. Jadi jangan diikut, kena bertaubat. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tuhan boleh membersihkan sesiapa yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Apa sebut sami'? Allah Maha mendengar. Dia nak dengar kita minta ampun dengan dia tu. Ya Allah, sungguh ke kita menyesalnya? Kalau menyesal sungguh, kita minta doa, merayu, minta jerit. Dia dengar belakang tu. Kita jerit ke, kita merayu kepada dia, dia dengar belakang. Lepas tu dia tahu kita buat lelak kau ni, main-main kau ni.
kau sungguh. Kalau sungguh, berubahlah. Boleh jadi lagu tu. Memanglah kita ni boleh jadi terikut-ikut dengan syaitan, sebab kita bukan Nabi Yusuf, bukan Nabi yang maksum. Tetapi bila kita bersalah, bertaubat. Bertaubat. Sebab manusia ni dalam hidup dia mungkin ada berlaku benda-benda macam tu. Mungkin. Cuma orang tak tahu. Orang tak tahu. Diri sendirilah yang tahu. Minta ampun dengan Allah. Sebab kita kena tahu benda tu Allah tak suka sangat. Kalau nak kiranya pada tak ampun sama sampai bila-bila pun boleh. Tapi dia ampun juga. Dia beri peluang kepada kita. Bagaimanakah cara manusia membuat pembohongan terhadap Allah dalam perkara-perkara yang tidak diketahuinya? Kita tak tahu, kita mana-mana. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan, tetapi ia dijelaskan di dalam sekian banyak ayat-ayat yang lain. Antaranya ayat-ayat di bawah ini, baca. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Bermaksud, Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir itu sentiasa mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirannya. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Bermaksud, sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka kerana kebodohan, lagi tidak berpengetahuan, sedang Allah yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya. Dan juga rugilah orang-orang yang mengharamkan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka dengan berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya sesatlah mereka dan tiadalah mereka mendapat petunjuk. Baca. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun. Bermaksud, katakanlah kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan sebahagiannya halal. Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah telah mengizinkan kepadamu berbuat demikian, atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah? Baca. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Bermaksud, dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidahmu, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan berjaya. Jadi kalau kita tengok beberapa ayat ni kan, memang nampaklah mana-mana manusia ni berbohong sebenarnya terhadap Allah. Dalam perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Pandai-pandai dia tu. Orang kafir ni moga dia beri kepada kita unta ni 10 ekor tu. Anak dia 10 ekor tu. Bila 10 ekor tu besar dah jasa dia kepada tuan dia je. Jadi kita ni kita lepas atas nama Tuhan, atas nama berhala. Jadi tak ada siapa dia boleh ganggu, tak ada siapa dia boleh kosek dia, ikut dia bebas nak pergi mana, nak makan ke apa, tak ada siapa dia boleh ganggu. Tak ada siapa dia boleh muat barang, apa-apa barang dah atas dia tu, membebankan dia, sebab dia telah berjasa kepada kita. Pandai-pandai tu. Padahal tu saya tak nak kata pula betul. Ni cerita orang zaman dulu ni. Cerita orang zaman dulu, binatang lagu ni, binatang lagu ni. Cerita orang hak kemudian ni, hak kafir juga. Segala binatang tak boleh makan, kata dia kalau Hindu. Segala binatang tak boleh makan. Hidupan dia tak boleh makan. Haram dah. Dah tak boleh makan tu apa? Haram dah kira-kiranya. Padahal bila tu orang kata haram. Lebih-lebih lagi kalau lembu, misalnya.
Sik pula mari, sik mari. Dia kata, apa tak boleh? Tak bolehnya lembu lah. Hak besar, kubah. Kambing boleh kata dia. Boleh dah. Kambing boleh, ikan boleh. Dah. Boleh. Bagi nak kira hidup baik juga. Bahak pula situ. Jadi mana-mana sendiri. Dia kata hak ni halal, hak ni haram. Tak boleh lagu tu. Kitanya kena ikut orang Tuhan. Orang Tuhan hak betul. Lepas tu ada kemudian ni orang-orang hak tidak agama Islam dia serah lah. Dia berasa lah. Kita orang Islam ni tak ada serah. Kita tak tengok apa tu. Lepas tu tak ada pasal-pasal kebuluran pun tak makan juga. Pasal apa? Haram. Kononnya haram. Kau nak kira saya duduk di India, tengok macam-macam burung. Hak tak pernah tengok Malaysia. Tak pernah tengok lain. Macam-macam burung, pelik-pelik, comel-comel, besar-besar. Burung, binatang-binatang tu kat besar-besar lah, lembu tu kat tak urat nak jalan. Gemuknya. Tak ada makan. Kalau nak kira, kita dengar, kebuluran, mati kebuluran. Dah, apa lagu tu? Kalau nak kira sebenarnya kita duduk sana tak pernah siapa. Tak kebuluran. Sebab apa benda-benda sadinya tak makan belakang. Patut jadi kebuluran. Tak cukup lah kacang dah. Sayur saja. Cuba kalau makan tu kambing, apa-apa banyak kambing tu. Ada semacam kambing tak habis-habis, kambing beri. Dah tak makan. Jadi mana-mana orang ni kata begini, orang ni kata begini. Padahal semua tu tak ada gapo. Tak betul berlaku tu. Atas nama agama pula duduk buat tu. Atas nama agama pula duduk buat. Ni Tuhan kata mengadakan dusta atas nama Allah. Mengadakan dusta atas nama Allah. Ni bab makan ni pun satu hal juga. Bab makan. Lepas pada tu ni cara manusia membuat pembohongan terhadap Allah. Mana-mana ni. Mana-mana lagi. Antaranya tu. Mana-mana dalam perkara tu. Ni dalam perkara benda ni tak boleh makan, benda ni boleh makan, benda ni unta ni kita tak boleh guna dah, tak boleh bebankan dia, bebas dia nak pergi mana-mana. Dari sudut tu kita tu tak apa ada tu. Tapi hak ni ada hak ni. Mana-mana kita ni. Tuhan kata rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka. Rugi. Lagu mana? Tu duduk merancang keluarga tu. Kita berasa tak nak kena mengena lagi. Dah, kena mengena. Kena mengena. Orang Islam pun lagu tu juga buat kerja. Pasal apa? Pasal aku tak cukup makan. Tak cukup makan, dia tidak tahu. Rezeki ni kadang-kadang mari sekali dengan anak tu. Tuhan buka rezeki tu sebab ada anak tu. Dia tak tahu. Tuhan kata safahan. Buat kerja lagu ni bodoh ni. Boleh bodoh seperti boleh amal lagu tu. Kalau hak negara-negara hak kafir tu, Cina mana tu, India mana tu, orang Tino kurang. Kalau nak kira sepatutnya orang Tino lebih amal mana-mana. Dari segi kajian saintifik pun dia kata mudah. Hak Tino ni nak lekat anak Tino ni nak catat tu lebih payahnya. Tapi apa orang Tino sikit. Lepas tu mulalah berlaku rogo sana rogo sini. Sebab apa? Mungkin ni kan kemajuan manusia ni boleh tahu anak ni Tino ke jantan. Dalam perut lagi dia bunuh anak ni. Gogo. Dalam perut. Jadi tak say, Tino tak say. Sebab apa beban? Apa beban? Dah akan datang dia kena beri mas kahwin. Tino tu beri mas kahwin kepada orang jantan. Bukan orang jantan beri mas kahwin kepada orang Tino. Tak beban mana? Jadi segala-galanya. Sebab dia tak say. Lepas tu susah pula nak jaga anak Tino. Nak tinggal pun tak boleh. Main-main muda-muda. Nak pergi jalan benar dia pergi jalan sendiri pun tak boleh. Jadi ada ancaman menyusah. Sebab tu tak say. Hak nu pula, hak Cina ni pula tak say pasal rakyat ramai telajak ni. Padahal negara dia bukan main besar, kosong banyak lagi. Tak say. Kalau apa nama ni ada anak tu orang mulalah ni rengeng sikit dah. Sebab dia tengok orang tua dah pula ramai. Orang tua dah pula ramai. Jadi siapa dia nak tahu kau tua tu? Kalau jatuh kapal terbang putih pada dah.
Anak tu pandai-pandai lah kita tahu seorang tu. Kita dah tua dah tak boleh dah anak, tak boleh dah anak. Bini pun tak boleh, tak lelaki pun tak boleh dah. Seorang tu dan nak seorang. Mati nak seorang tu. Jatuh kapal terbang. Lepas tu lagu mana? Tak boleh. Dia pun dulu lagi dia bunuh. Lepas tu dia perintah pula kerajaan tu, perintah molek kerajaan tu. Mana kalau ada anak mu kena bunuh sendiri anak. Ikut naik atas bukit nak tahu lepas nak pergi selai dari laut, ikut mu. Kalau tidak kita bunuh. Siapa gitu? Allah. Kata-kata saya make hot ni pun pada dah. Allah hidup ni nikmat Tuhan pui, rahmat Tuhan pui, kita duduk di negeri hot lagu ni. Nak beranak apa orang lah. Tak ada siapa dia sekat, tak ada siapa dia halal. Lah. Cuba tengok setengah-setengah dari kalau kita duduk sana. Susah. Nak anak pun susah. Lepas tu kerajaan pula susah. Kurang orang muda pula dah. Ramai orang tua. Lepas orang tua ni sia-sia ni. Kalau kira dunia saja ni betul lah. Agam dia ni tidak produktif. Tak ada hasil ke apa ni. Kita bunuh dia dengan apa cara. Boleh berlaku tu. Ada dah pahaman politik lagu tu. Orang tua kalau tak ada faedah ni kita boleh bunuh senyap-senyap. Dengan apa cara boleh. Jadi apa tu tak saya anak tu safahan, bodoh dia kata. Bi ghairi ilm, tak ada ilmu. Tidak berdasarkan kajian saintifik sungguh. Kalau ilmu sungguh tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Tengok mana-mana dia tu merancang. Kita ambil anak sulung lah, anak sulung. Lepas tu bol macam-macam cara dia ikat lah. Ikat saluran peranakan tu, biar tak boleh mengandung. Setengah-setengah tu pakai kerak tu, setengah-setengah tu buah tu, apa ni kandungan menyebabkan kita tak boleh beranak seumur hidup dah. Ini semua ni pasal apa? Boleh seorang pandai macam-macam alasannya. Ada kebodohan ni. Mana-mana sih lah ni. Kebodohan manusia ni rugi Tuhan kata lagu ni. Rugi terajak. Rugi sungguh. Qad mana sungguh? Rugi sungguh lagu ni. Bodoh. Tak ada ilmu. Berlandaskan ilmu. Kita tahu ke anak kita sulung tu paling molek. Cuba tengok orang ada 12 orang lah anak kita tu. Tak tahu nombor 1, nombor 2, nombor berapa paling baik. Tak tahu. Paling dia hanya boleh tahu jantan tino paling tinggi. Pas selesai kau tak tahu jantan tino. Apa-apa ramah hak tino pun lebih hebat lagi. Apa kita di mana-mana. Hadir ni manusia mana-mana lah ni. Ni semua ikut syaitan berlaku ni. Ikut syaitan. Dia mari lah ke mana? Mari pujuk tu. Boleh 2 orang anak mari dah hospital. Bolah. Sebab apa kalau ramai-ramai tak ada nak jaga. Lon ni mengaji you ke apa kena belanja sendiri. Pak kalau kita tak cukup lah ke mana? Anak tak cukup apa ni pendidikan tak sempurna, nak suruh sempurna lah kononnya. Pak kita boleh tahu ke anak tu cerdik ke tidak cerdik. Pak kita pilih. Sebabnya orang kita duduk tengok tidak semesti hak sulung, hak lebih sekali. Ada kalanya nombor 2, nombor 3, hak bosok tak tahu. Apa tu? Anak kau ruginya. Itu mana-mana lah. Wa haramu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah. Mereka haramkan. Hak Tuhan nak buat dah dia tu kira-kira tu. Dia tu segamen kata nak apa. Kalau nak 10 orang anak pun boleh. Tapi dia sendiri halal tak sih. Hak Tuhan nak buat rezeki ke dia. Anak tu rezeki juga. Dia nampak rezeki ni pitih. Inilah Tuhan kata tak cerdik ni. Iftira'an 'ala Allah. Ngada-ngada. Buat atas nama Allah. Kononnya Allah ni Tuhan tu kan maha berkuasa, maha pemberi rezeki. Sesoalnya Tuhan kita sendiri yang memberi rezeki. Qad dhallu. Tuhan kata lagu ni sesat. Hak lagu ni. Dan tidak dapat petunjuk. Orang ada petunjuk dia tahu akhir lagu tu. Akhir lagu tu. Sebab tu dalam Quran dia sebut aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kamu ke
anak-anak kamu tak tahu siapa hak mana daripada mereka yang lebih berguna kepada kamu tak tahu. Jadi kita mana-mana kan. Pak boleh anak seorang, dua orang, Pak mati dulu. Lepas tu tak ada lah kita tua dah. Okay, gitu. Kalau ada anak amal kan bagus. Tapi kalau nasib orang tu duduk di negeri seperti kita kata lagu Zadin kan, nyayau lah, sedih tak kira lah. Ada juga negeri kada speed sangat. Negeri kita speed sangat. Speed sangat ni tak muat ni kalau ramai-ramai. Sebab tu rancang keluarga ada berapa alasan. Negara hak luar dia kata untuk pendidikan pula. Untuk pendidikan, kesempurnaan pendidikan anak-anak pula. Kalau macam Singapura tu tak boleh anak-anak. Sebab apa? Speed negeri kita. Kita kata sama dia suruh pisah daripada Malaysia dulu ya. Lepas tu kat mula bergantung air dengan orang lain. Susah gitu. Betul lah. Tapi ketika nak tu tak galak lah. Ketika nak tak tahu kemudian hari jadi lagu mana. Itulah benda. Jadi ni madam-madam berlaku ni. Manusia ni lagu tu lah. Begitu ni pula halal haram ni pun pandai-pandai juga. Sebab kata tak adil lah. Ni halal, ni haram, pandai-pandai dia. Tuhan tak bui kata halal haram sendiri tak bui. Sebab itu dikira litaftaru 'ala Allahil kadhib. Perbuatan seperti itu mengada-ngada atas nama Allah. Tuhan tak pernah kata lagu tu. Jadi orang-orang yang mengada-ngada ni kebohongan terhadap Allah tidak akan percaya. Syirik dan mengatakan Allah mempunyai anak juga termasuk dalam pembohongan yang telah dibuat oleh manusia terhadap Allah. Ini pun ialah juga. Kerana itu Allah pada sekian banyak tempat di dalam Al-Quran menyucikan dirinya daripada sebarang bentuk kesyirikan. Antaranya pada dua firman-Nya seperti di bawah ini. Baca. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Bermaksud, dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang dia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Baca. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. Bermaksud, mereka orang-orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari anak. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Itulah hak manusia yang ngada-ngada. Syirik adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam ajaran agama Allah. Itu ikut Nabi mana pun. Syirik adalah sesuatu yang tidak pernah direstui Allah. Ia sememangnya ajaran syaitan. Mana boleh ajaran syaitan diikuti? Andai kata kedua ibu bapa seseorang menghendaki malah mendesaknya melakukan syirik, ia tetap tidak dibenar mensyirikkan Allah. Lihat firman Allah ini sebagai buktinya. Baca. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Bermaksud, dan jika mereka berdua, yakni ibu bapa mendesakmu supaya engkau mempersekutukan dengan daku apa yang engkau tiada ketahui, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang yang kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang saleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya.
Lalu aku akan menerangkan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan semasa di dunia dahulu. Begitulah. 262. Bandingan orang-orang yang kafir dan musyrik yang menyeru dan berdoa kepada selain Allah sama seperti orang yang ini penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan sahaja. Tak tahu apa satu 262. Kerana pada hakikatnya mereka menyeru dan berdoa kepada sesuatu yang tidak dapat menerima dan menyempurnakan apa-apa permohonannya. Firman Allah berikut menerangkan lagi maksudnya. Baca. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Bermaksud hanya Allah sahaja dapat mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah dan seru selain Allah tidak dapat menyahut dan memperkenankan sesuatu apapun permohonan mereka, melainkan seperti orang yang membentangkan kedua telapak tangannya kepada air supaya ia sampai ke mulutnya, padahal air itu sudah tentu tidak dapat sampai ke mulutnya, dan doa yakni ibadat orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Hanyalah sia-sia belaka. Dan mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. 263. Itu keadaan orang-orang tadi, itu keadaan orang-orang atas sesuatu yang diseru dan dipersembahkan doa kepadanya selain Allah. Ini pula keadaan orang-orang yang menyeru dan berdoa kepada selain Allah. Mereka dikatakan tuli kerana tidak mendengar, tidak dapat mendengar seruan kebenaran. Mereka dikatakan bisu kerana tidak dapat berkata benar, dan mereka juga dikatakan buta kerana tidak nampak kebenaran. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan keadaan orang-orang seperti itu begini. Baca. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam ramai dari kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang melalai. Jadi semua ni kita duduk baca ni, kita duduk tengok sini ni, nampak gitu je kita katakan, sebab kita tidak buat. Padahal dalam dunia ni lebih ramai orang buat gitu dalam dunia. Sebab gini mudah-mudah je, tak ada payah. Selain daripada Islam ni semua hak lain. Ada semua hak lain selain daripada Allah berlaku. Ataupun tak sembah orang satu, tak sembah kepada satu. Ada juga. Kalau tidak kat syirik. Syirik tu mana ada sembah Allah, sembah selain Allah. Bahkan sembah selain Allah tu lebih nyata lagi. Hak ni ramai ni berjuta-juta ni. Kita kata apa kita kata duduk sebuah berhala dah, sebab kita tidak semua berhala. Semua berhala ni seramai mana hak sebenar dalam dunia. Ikutlah beza-beza agama, pada hakikatnya semua berlaku. Semua berhala berlaku. Itu pada hakikatnya. Sebab itu Tuhan sebut ni, bukan melibatkan berjuta-juta orang ni. Daripada dulu sampai ke ni kita kata apa yang tak faham ni benda lagu ni. Lah, dan Tuhan tutup pintu hati ya. Tak nampak lah. Tak nampak. Nasib baiklah kita bertuah lah. Kita bertuah semua ni, sebab nampak benda-benda lagu ni, nampak faham benda-benda lagu ni. Ikutlah kerana keturunan pun bertuah lah. Bertuah. Sebab kita tak terlibat dengan benda-benda ni semua ni. Tetapi hakikatnya dalam dunia ni, ni lebih ramai. Siapakah hari ni? Siapakah hari ni?
Cuma bentuk dia saja berbeza-beza. Berhala dia tu, kita panggil berhala tu tak serupa. Tak serupa. Ni dalam bentuk salib. Ni dalam bentuk berhala. Ada berhala hak bucik. Ada tu. Pasal dia menunjukkan kemewahan, kemakmuran. Makan sedap. Tu hendaknya. Ada berhala, macam-macam lah berhala tu. Dalam bentuk binatang-binatang. Tak boleh nak fikir. Binatang tu dia aturnya dia gunanya. Tiba-tiba dia semua. Tak pelik. Dan tutup fikiran. Tetapi amal tu lagu tu. Jangan kita kata siapa dia dah ikut lagu ni. Sebab kita duduk dalam masyarakat tidak begitu. Kita tak nampak. Padahal yang terlibat ni bukan calon-calon orang. Bukan hak tak cerdik dah. Pak Presiden, Pak Perdana Menteri, Pak ada doktor PhD, pun buat kerja ni. Siapa masuk tunduk. Susun jari 10 depan. Siapa masuk ni? Dia dah buat tu. Bukan orang calon-calon orang. Kalau tengok tadi kita tengok hebat sangat. Lepas tu begitu. Memang. Itulah kenyataannya. Dan yang tutup fikiran tu kan lagu tu lah tu Tuhan kata tuli, bisu dan buta. Hak dipanggil tu pula serupa gap dia, serupa kambing, serupa beri, serupa gap dia. Apa kita panggil dia? 3 dia. Lepas tu kan sebab tadi minta air, mari air dah. Ni kita tak ada nak minum dah. Ada air nak mari. Kita kena pergi. Jadi seru benda sia-sia berlaku, tak akan berlaku. Tu Tuhan buat contoh banyak sangat ni. Sebab apa? Pada hakikatnya ramai sangat orang syirik dalam dunia ni. Ramai sangat orang syirik. Macam-macam bentuk lah. Macam-macam bentuk. Tidak selamat daripada syirik ni, walaupun agama hak terkemudian. Macam Sikh tu agama selepas Nabi kita tu Sikh tu baru. Dia pun semua dah, semua kubur. Replika kubur Guru Nanak dia. Dalam dipanggil Gurdwara dia tu ada kubur. Lepas tu ada orang yang duduk kibah tu. Kibah lalak kononnya. Padahal lalak tak ada dah ekor. Zaman tu guru dia tu lalak kibah. Apa? Duduk. Padahal tu guru tak ada situ pun. Kubur. Pergi sujud situ. Tak ada selamat. Kalau selamatnya Islam. Sebab tu kata Islam ni betul-betul jamin tauhid. Hak lain tak ada selamat. Hak kemudian lagi pun tak selamat. Usah kau dulu tu lagi punah ganda lah. Apa yang Tuhan sebut ni? Sebab ramai ni. Terlibat bukan seorang dua. Juta-juta kan. Apa kau hari ni? Siapa kau hari ni? Macam-macam lah. Tuhan ada anak lah. Ada anak jantan, ada anak terinuk macam-macam. Pergi kosdi fikiran manusia. Ni ganda-ganda berlaku tak betul. Pembohongan atas nama Allah. Dan ni semua ni kait dengan syaitan berlaku. Syaitan suka benda lah. Jadi kita tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Jadi sekat tu dulu lah nampaknya. Malam ni kita akan baca insyaAllah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat. InsyaAllah start situ. Wahai orang-orang yang beriman sini. Wallahu a'lam. Subhanallah.